Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafwan Hanif dengan NIM 2413010040. Kali ini saya akan membuat tugas video review mini riset terkait judul yang saya angkat ialah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, keterampilan dan minat membaca pada remaja. Data awalnya ialah pada data global. 90% penduduk dunia memiliki kemampuan literasi dasar. Namun, 1 dari 10 remaja dan dewasa atau sekitar 739 juta orang masih belum melek huruf. Sedangkan data populasi Indonesia yang berjumlah 281,6 juta jiwa pada tahun 2024 yang memiliki perilaku membaca hanya 10% yang rajin membaca. Data ini terdapat pada BPS tahun 2020. Indeksi membaca UNESCO mengatakan 0,001% atau 1 per 1000 orang benar-benar rajin membaca. Sedangkan survei Snapchat pada bulan Oktober 2024 mengatakan 88% anak muda mengaku suka membaca dan 42% membaca setiap hari, menunjukkan jurang antara sikap dan praktik. Kesimpulannya ialah terdapat kesenjangan besar antara suka membaca secara deklaratif dan praktik membaca berkualitas. Indonesia masih berada di peringkat bawah literasi dunia maupun minat deklaratif tinggi. Selanjutnya ialah saya akan membahas terkait 20 jurnal yang saya ambil. Yang pertama yang berjudul Understanding the Reading Habit and Attitude Among the Rural Community in Low Literacy Rate Areas in Malaysia. Penelitinya Samsul Farid Samsudin dan kawan-kawan. Metode yang digunakan ialah kuantitatif, multi-stage dan sampling. Temuannya ialah sikap membaca tingkat sedang, pendidikan, pendapatan, dan waktu membaca yang berhubungan dengan signifikat dengan sikap membaca. Yang kedua ialah the relationship between motivation to read and reading comprehensive in Chile elementary student. Penelitinya Pelusa Orellana, Carolina Melo dan kawan-kawan. Metode yang digunakan ialah kuantitatif longitudinal. Temuannya ialah self-concept. Sebagai pembaca, memprediksi peningkatan pemahaman, terutama pada siswa dengan kemampuan awal yang rendah. Yang ketiga ialah improving student, reading comprehension and reading motivation through text generated from their prompt using ChatGPT 510. Penelitinya ialah Yakub Balantekin. Metode yang digunakan Maxit Method dan Salomon for Group Experience Design. Temuannya ialah teks dari ChatGPT meningkatkan pemahaman dan motivasi dengan efek size tinggi. Selanjutnya, yang keempat, demotivated but still attentive text disfluency does not affect mind wandering and reading comprehension but reduces motivation. Peneliti ialah T.S. Muller dan kawan-kawan. Metode yang digunakan ialah eksperimen laboratorium dan between subject. Temuannya ialah disfluency teks tidak mempengaruhi pemahaman tapi menurunkan motivasi membaca. Yang kelima, the role of teacher-child relationship in the kindergarten on
Children Motivation and Reading Skill in Grade 1. Penelitinya ialah Filija Hiltunen. Metode yang digunakan ialah longitudinal cross-length part mode. Temuannya ialah konflik guru dan anak di TK memprediksi rendahnya motivasi dan keterampilan membaca kelas 1. Selanjutnya ialah nomor 6, the synergy of school, climate, motivation, and academic emotions. Penelitinya ialah Panagiota Dimitropoulou dan kawan-kawan. Metode yang digunakan kuantitatif cross-sectional dan path analysis. Temuannya ialah iklim sekolah suportif meningkatkan emosi positif, motivasi intrinsik, dan pemahaman membaca. Yang ketujuh, influence of internet and mobile dependence on subjective well-being and reading motivation in school children. Penelitinya ialah Iris Jenny dan kawan-kawan. Metode yang digunakan ialah kuantitatif cross-sectional. Temuannya ialah dukungan sosial keluarga memediasi pengaruh tergantung internet terhadap motivasi membaca. Yang kedelapan, disclosing the effect of automated feedback and reading comprehension, reading motivation, reading engagement, and reading anxiety. Penelitinya ialah Muhammad Ahmad Saleh Khassauneh dan kawan-kawan. Metode yang digunakan ialah mixed method. Temuannya ialah automated feedback meningkatkan pemahaman, motivasi, dan menurunkan kecemasan membaca. Yang kesembilan, why Jenny like to read and John does not. Penelitinya ialah Margaret Van Heck. Metode yang digunakan ialah kuantitatif multilevel. Temuannya ialah anak perempuan lebih diuntungkan buku di rumah, sedangkan anak laki-laki lebih diuntungkan stimulasi aktif dari guru. Yang ke-10, effect of attention to independent silent reading on student reading proficiency, motivation, and behavior. Penelitinya ialah Sepa, Merck, dan kawan-kawan. Metode penelitian yang digunakan ialah meta-analisis. Temuannya ialah penambahan pada ISR efektif untuk siswa beresiko dan bantuan guru saat membaca justru berdampak negatif. Yang ke-11 ialah perceived improvement of literacy skill of student with and without special education need through dialogue literacy gatherings. Penelitinya ialah Ireko Kompos. Metode yang digunakan ialah studi kasus kuantitatif. Temuannya ialah DLG meningkatkan literasi siswa dengan dan tanpa kebutuhan khusus. Yang ke-12,
cognitive linguistic research, and metacognitive monitoring in reading comprehension. Penelitinya ialah V. Markovich. Dengan metode yang digunakan ialah quantitative cross. Temuannya ialah pengetahuan kosakata adalah faktor paling sentral untuk akurasi monitoring pemahaman. Yang ke-13 ialah hybrid schooling and reading acquisition motivational well-being and achievement profiles in second grade. Penelitinya ialah V. Vaknin, Nussbaum, dan kawan-kawan. Metode yang digunakan ialah quantitative cross. Temuannya ialah self-concept lebih tinggi saat pandemi meskipun decoding menurun. Yang ke-14, exploring reading difficulties, interest and support system in English text among government secondary school student. Penelitinya ialah Raffi Vanguri dan kawan-kawan. Metode yang digunakan ialah survei deskriptif. Temuannya ialah 61% siswa kesulitan dalam pemahaman, sedangkan 65% siswa gugup membaca keras. Yang ke-15 ialah cognitive skill, self-belief, and task interest in children with low reading and or arithmetic fluency. Penelitinya ialah Jenny Pulkkinen dan kawan-kawan. Metode yang digunakan ialah longitudinal. Temuannya ialah Run dan quanting adalah penanda awal kesulitan dan kelancaran membaca. Selanjutnya jurnal ke-16, The Longitudinal Interplay of Mothers and Fathers, Literacy, Teaching and Chinese Preschool Children, Literacy, Interest, and Word Reading Abilities. Penelitinya ialah Katrina Kuina, Xiao Zhang, dan kawan-kawan. Metode yang digunakan ialah longitudinal CLPM. Temuannya ialah minat anak mendorong orang tua mengajar, bukan sebaliknya. Selanjutnya ke-17, Exploring Reading Interest and Reading Literacy of Indonesian Language in Elementary School Student. Penelitinya ialah Hardika Wahyu Dewani dan kawan-kawan. Metode yang digunakan kuantitatif korelasional. Temuannya ialah motivasi dan perhatian saat membaca berkorelasi signifikan dengan literasi. Yang ke-18, Fostering Reading Comprehension through Positive Psychology in Special Education. Penelitinya ialah S. Makela, G. Siskin Gabriel Ilakia, dan kawan-kawan. Metode yang digunakan ialah studi kasus, per-tes, post-tes. Temuannya ialah intervensi PERMA meningkatkan pemahaman siswa dengan disabilitas intelektual. Yang ke-19, Igniting a passion for reading, the role of value as parents foster a passion for reading in their children. Penelitinya ialah Terasi Sanderson dan kawan-kawan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Temuannya ialah orang tua ingin dilibatkan dan dihargai dalam promosi membaca. Yang ke-20 dan terakhir ialah Exploring the Potential of
gamified reading. The effect of Duolingo on to language reading. Self-efficacy and learner experiences. Penelitinya ialah Wei-Kit Yang dan kawan-kawan. Metode yang digunakan ialah mixed method, sequential, explanatory. Temuannya ialah Duolingo meningkatkan pemahaman membaca, tapi tidak meningkatkan self-efficacy secara signifikan. Analisis sistem terkait tema dari 20 jurnal. Yang pertama ialah iklim sekolah dan guru. Iklim sekolah yang suportif dan berhubungan positif antara guru dan anak, meningkatkan motivasi intrinsik, emosi akademik positif, dan pemahaman membaca. Selanjutnya, dukungan keluarga. Dukungan sosial keluarga memediasi pengaruh penggunaan internet dan perangkat seluler terhadap motivasi membaca. Orang tua ingin dilibatkan dalam promosi membaca. Selanjutnya ialah peranan teknologi. Teks yang dipersonalisasi, contohnya seperti ChatGPT dan automated feedback, dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi, sekaligus menurunkan kecemasan membaca bila diimplementasikan dengan benar. Selain faktor sosial dan teknologi, unsur kognitif seperti kosakata, RAN, dan monitoring metakognitif muncul konsisten sebagai penentu utama kemampuan membaca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.